أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita insya-Allah meneruskan lagi pembacaan kitab Al-Fiqhul Manhaji berdasarkan mazhab Al-Imam Syafi'i, di mana kita telah pun sampai di akhir berkaitan dengan sumpah, yaitu beberapa hukum sumpah. Kalau seorang berkata, aku bersumpah dengan nama Allah bahwa aku akan melakukan perkara berikut, maka kata-kata itu adalah sumpah. Sama adanya niat atau pusik niat. Saya nyebut cemya, maka itu namanya sumpah. Demi Allah, aku bersumpah bahwa aku akan melakukan perkara itu dan ini sekarang misalnya, atau esok atau lusa, maka itu dianggap sumpah yang telah sempurna. Tidak kira sama ada lafaz itu diniatkan sebagai sumpah ataupun tidak diniatkan apa-apa, karena lafaz tersebut pada kebiasaannya hanya digunakan untuk sumpah, tidak digunakan untuk lain. Misalnya disebut dalam Al-Quran, wa aqsamu billahi jahda aymanihim, dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan bersungguh-sungguh. Saya kita nyebut nama Allah, aku bersumpah dengan nama Allah, maka itu adalah sumpah. Maka wajib kita menunaikan apa yang kita sumpahkan itu. Kalau sekiranya tidak menunaikan, macam yang disebut kita minggu lepas lah, bayar kafarah. Bayar kafarah. Kafarahnya ria, jangan lupa kafarahnya. Kafarah sumpah ada 3. 1, membebaskan hamba. 2, memberi makan 10 orang fakir miskin. Dan 3, memberi kiswah atau pakaian untuk 10 orang fakir miskin. Kalau si mampu benda 3 ya, disuruh berpuasa 3 hari. Okay. Si mestinya berturut-turut puasanya. Puasanya boleh berencit-encit ataupun berturut-turut. Itulah kafarah. Kalau kita bersumpah, si nune disumpah kita. Baik, tetapi jika dia tidak niatkan katanya itu sebagai sumpah, dengan dia meniatkannya sebagai satu perkhabaran aja akan datang, nyamadah benda-benda akan datang aja tanpa ada niat benda yang adalah sumpah, maka ia bukanlah sumpah. Ia bukanlah sumpah. Katanya, demi Allah akulah asa nak molah tuk boh. Maka itu bukan sumpah. Ia ceritanya menceritakan dirinya aja. Kedua, kalau seorang berkata kepada orang lain, aku bersumpah kepada kamu dengan nama Allah, ataupun aku meminta kepada kamu dengan nama Allah, kamu hendaklah melakukan perkara berikut. Misalnya, kata-kata cemya. Maka ia adalah sumpah. Dia minta orang melakukan sesuatu dan dia nyebut nama Allah. Aku bersumpah dengan nama Allah kepada kamu, aku minta kau molah tu. Maka itu adalah sumpah. Sekiranya dia bermaksudkan perkara itu, punya maksud adalah perkataannya adalah sumpah, adalah masyhur kewujudannya dalam hukum syarak. Itu dah
Atur oleh syarak. Disunatkan bagi orang yang ditujukan perkara yang disumpah itu melaksanakan perkara tersebut. Orang nak disuruh ni tak. Demi Allah aku nak nyuruh kau malah tu. Bagi orang nak disumpahnya tak, mengenai perkataan sumpah nyuruhnya melakukan sesuatu yang sunat ajaknya melakukan perkara yang disuruh orangnya tadi. Sunat sahaja. Bukan wajib. Disunatkan bagi orang yang ditujukan perkara yang disumpahkan itu melaksanakan perkara tersebut. Sunat aja. Sebagaimana tidak ada perkara haram ataupun makruh dalam pelaksanaannya. Ayat syaratnya. Asalkan pelaksanaan dalam sumpah tadi tidak bercampur antara benda makruh dan benda haram. Dalil kenyataan ini di atas ialah sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari daripada Al-Barra radhiyallahu an katanya, kami diperintahkan oleh Nabi SAW dengan 7 perkara. Termasuk yang disebutkan ialah melaksanakan atau menyempurnakan sumpah. Di antara 7 perkara ya, salah satunya disebut ialah menunaikan sumpah apabila kita bersumpah. Munsik, tadi kafarah, denda. Bayar denda. Nggak lupa denda ya. Denda ya pertama membebaskan hamba atau harga hamba. Zaman tu saya ada hamba, makai harganya je lah. Berapa biasanya harga. Yang kedua, beri makan 10 orang fakir miskin. Dan ketiga, memberi pakaian yang bagus untuk 10 orang fakir miskin. Kalau si berdaya nak melakukan 3 perkara tersebut, salah satunya, maka wajib berpuasa 3 hari. Si semestinya berturut-turut 3 hari. Boleh bencincit, boleh. Baik. Sekiranya dia bermaksud daripada sumpahnya, aku bersumpah terhadap engkau dengan nama Allah, ataupun aku memohon daripada engkau dengan nama Allah, sebagai sumpah kepada orang yang ditujukan percakapannya, atau dia tidak niatkan sumpah tapi dia hanya bermaksud memohon syafaat saja, mohon pertolongan saja, dan kemudahan daripadanya, maka ia tidak dianggap sebagai sumpah. Misalnya contoh, aku bersumpah terhadap engkau dengan nama Allah, aku mau kau maulah tu. Ataupun aku memohon daripada engkau, aku minta kau nolong aku dan aku bersumpah dengan nama Allah. Ayat sih dianggap sumpah, karenanya minta sesuatu dengan orang. Walaupun yang guna nama Allah di sini, tapi sih dianggap sumpah. Maka ia tidak dianggap sebagai sumpah, ini kerana dia sendiri tidak bermaksudkan sebagai sumpah. Ia cuma madah saja, perkataan kedai yang memohon pertolongan daripada orang ya. Ini kerana dia sendiri tidak bermaksudkan itu sebagai sumpah. Dan orang yang ditujukan percakapannya juga tidak bersumpah. Oleh itu para ulama mengatakan meminta sesuatu pertolongan dengan nama Allah Azza wa Jalla hukumnya makruh. Nyasik dianggap sumpah. Kumohon pertolongan kau demi Allah. Ia bukan sumpah. Okey. Ia bukan sumpah menurut pendapat ulama. Dalilnya sabda Nabi SAW, la yus'alu biwajhillah illal jannah. Tidak boleh meminta dengan nama Allah kecuali untuk meminta syurga. Jangan minta nak lain guna nama Allah. Mau minta syurga boleh. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah misalkan. Ya Allah, aku mohon keredaanmu supaya masukkanlah aku dalam syurga. Minta syurga boleh. Menggunakan nama Allah. Menggunakan nama Allah selain daripada minta syurga. Kata ulama situ, makruh. Ulama Syafi'i lah. Menganggap ia adalah makruh. Makruh apa arti? Makruh artinya si berdosa tapi si ada pahala. Si berdosa tapi si ada pahala. Dua-dua si ada. Dosa si ada, pahala si ada. Ia makruh. Yang ketiga, barang siapa yang bersumpah untuk meninggalkan suatu kewajipan seperti meninggalkan sembahyang ataupun puasa
ataupun bersumpah untuk melakukan perkara yang haram seperti mencuri atau membunuh, maka dia dianggap telah melakukan maksiat dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam dua keadaan tersebut, dia dimestikan melanggar sumpahnya karena membiarkan diri dalam keadaan sebegini adalah satu maksiat dan dosa. Dia juga wajib membayar kafarah. Artinya kalau dia bersumpah untuk wallah, aku bersumpah dengan Allah, aku akan sembahyang zuhur pagi petang tu. Kan saya boleh. Dia kan wajib. Demi Allah, aku bersumpah dengan nama Allah, bulan puasa akan datang, aku akan puasa. Akan ya benda wajib, saya boleh. Maka punya melakukan sumpah jenis kedaya, meninggalkan benda wajib, atau punya melakukan dosa, demi Allah, aku bersumpah, aku akan minum akak 2 botol. Okay. Itu ada maksiat. Maka orang ia tadi berdosa. Yang bersumpah cuma berdosa. Kedua, yang bayar kafarah. Wah, double lah. Dosa dan bayar kafarah. Apa kafarah tadi? Memerdekakan hamba, satu. Kedua, memberi makan fakir miskin 10 orang. Ketiga, memberi pakaian yang bagus untuk 10 orang fakir miskin. Sekiranya si mampu mula nak 3 ya, maka hendaklah berpuasa 3 hari. Semestinya berturut-turut. Boleh selang-selang hari boleh. Asalkan 3 hari. Ambil. Punya terus ngambil nak 3 ya. Malas aku nak beri baju orang miskin. Malas aku nak beri makan miskin. Si boleh. Yang mesti si mampu dulu. Boleh milih puasa. Tiadanya lalu terus pergi puasa. Senang. Macam ya. Yang muka si mampu nak 3 ya. Merdeka hamba aku si mampu. Beri makan 10 orang miskin si mampu. Beri pakaian yang bagus untuk orang miskin si mampu. Bawa puasa 3 hari. Menyelum lompat ke puasa si boleh. Si boleh. Dan yang keempat, apabila dia bersumpah untuk tidak melakukan suatu seperti jual beli. Dan seumpamanya lalu dia mewakilkan orang lain melakukannya. Maka dia tidak dianggap melanggari sumpah disebabkan perbuatan wakilnya itu. Ini kerana perkiraan adalah berdasarkan apa yang dilapaskan. Yang demi Allah, aku akan berjual hari itu di kedai. Tiba-tiba ada wakilnya berjual, dah cukup. Maka itu juga dianggap sebagai sumpah. Karena wakilnya tadi telah melaksanakan apa yang nak disumpahnya tadi. Dia telah bersumpah terhadap perbuatan dirinya sendiri sahaja, maka dia tidak melanggarinya apabila ia dilakukan oleh orang lain. Perbuatan itu diperkirakan ke atas orang yang melakukannya. Tetapi sekiranya sewaktu melepaskan dia bermaksud ia meliputi perbuatannya sendiri dan juga perbuatan wakilnya, maka dia dianggap telah melanggar sumpah. Punya mewajib kepada dirinya dan kepada wakilnya dua-dua. Punya mewajibkan kepada wakilnya aja, maka orang bersumpah tidak kena apa-apa. Tapi punya mewajibkan dirinya dan wakilnya tadi, dan yang melanggar ya, wakilnya mesti pergi berjualnya pun mesti pergi, maka nya telah melanggar sumpah dan wajibnya membayar kafarah. Yang kelima, apabila dia bersumpah untuk tidak akan berkahwin dengan seorang perempuan. Ada juga jenis jemaah. Lalu dia mewakilkan orang lain untuk menerima akad sebagai ganti dirinya, maka dia dianggap telah melanggarkan sumpah karena perkahwinan tidak dimaksudkan dengan akad semata-mata, bahkan ia meliputi akad dan natijahnya yaitu persetubuhan, walaupun pelaku sumpah itu tidak melakukan akad, namun dia yang akan melakukan natijahnya. Peliknya sumpah, aku akan nikah dengan perempuannya. Kau ya, wakil ngolah akad sini. Orang lain suruhnya. Bolehnya wakil akad ya sebenarnya. Tapi konsekuensi setelah nikah ya apa? Setelah nikah kan akan nikah kalau saya ada malah apa-apa. Tujuan nikah kan untuk ada anak dan sebagainya. Okay.
Maka wajibnya yang melakukan benar. Munyasib melakukan perkara tersebut, sedangkan yang sudah mewakilkan tadi, maka nya berdosa dan wajib membayar kafarah. Baik, keenam, barang siapa yang bersumpah untuk meninggalkan dua perkara lalu dia melakukan salah satu daripadanya, maka dia tidak dianggap melanggar sumpah, seperti seorang yang berkata, demi Allah, aku tidak akan memakai kedua-dua pakaian ini, ataupun aku tidak akan bercakap dengan kedua-dua lelaki ini. Lalu dia memakai salah satu pakaian tersebut atau bercakap dengan salah satu seorang lelaki tersebut, maka dia tidak dianggap melanggar sumpah. Kerana dia dah menunaikan walaupun tak seorang. Aku bersumpah demi Allah, aku siap mau kelakar dengan dua orang lelaki tu. Dia tibanya kelakar dengan seorang. Dah cukup. Makanya siap dianggap melanggar sumpah. Kecuali pun siap kelakar dengan kedua-dua orang lelaki yang tadi, barunya dianggap melanggar sumpah. Okey. Demi Allah tadi, lalu memakai salah satu pakaiannya. Dia anggap melanggar sumpah kerana sumpahnya adalah himpunan terhadap dua perkara. Salah satu dipolahnya dah cukup. Salah satu dia, aku bersumpah aku siap akan minum dua-dua igek air mineral itu. Misalnya. Dia pun minum sigek. Cukup dah. Artinya sumpahnya sudah dilaksanakan. Munyasib minum dua-dua igek, baunya dianggap melanggar sumpah. Dianggap melanggar sumpah dan dia wajib membayar kafarah. Tetapi jika dia berkata, demi Allah, aku tidak akan memakai pakaian ini. Begitu juga pakaian ini ataupun tidak akan bercakap dengan lelaki ini. Seorang saja. Pakaian sikit aja. Tadi duit gig. Begitu juga dengan lelaki ini, dia dianggap melanggar sumpah apabila memakai salah satu pakaian itu atau bercakap dengan salah seorang lelaki tersebut kerana pengulangan perkataan nafi menjadikan keduanya ada maksud daripada sumpahnya secara berasingan. Punya aku bersumpah, aku siap akan minum air itu. Sikit itu. Tiba-tiba minum. Makanya melanggar sumpah. Makanya bersumpah semua minum. Atau aku bersumpah saya akan bercakap dengan dengan tu, itu. Tiba-tiba kelakar. Tiba-tibanya kelakar, makanya dianggap melanggar sumpah. Dianggap melanggar sumpah. Kalau hanya melanggar sumpah, apa yang berlaku? Wajib membayar kafarah. Kafarah jangan lupa. Kafarah pertama tadi memerdekakan hamba. Berapa reganya zaman tu. Zaman tu kan saya dah hamba. Maka cari berapa rega. Selalu orang kita, ulama kita, yang akan nanya di Saudi lah. Yang akan nanya di Arab Saudi. Petua kerajaan Arab Saudi. Denda. Kerana dalam Islam tu banyak kafarah-kafarah atau denda-denda yang melibatkan hamba. Walaupun zaman kini itu saya ada hamba, maka ditanya tentang harga semasa hamba. Mungkin di setengah negara Arab masih ada, macam di Sudan masih ada. Di Afrika, di Eritrea, di Somalia, di Djibouti dan segala macam ya. Sama Depah. Okay. Tanzania pun dulu ada. Maka tanya harga semasa berapa hamba. Katanya nak paling murah 10,000. Allah Alam paling mahal ratusan ribu. Kan? Nangka apa jenis hamba? Hamba kuat, tenaga, rajin kerja. Ataupun jenis pemalas sebagainya. Berbeza. Kecil, kurus. Baik. Yang ketujuh, siapa yang bersumpah untuk melakukan dua perkara seperti dia berkata, demi Allah, aku akan makan kedua-dua roti ini. Ataupun aku akan bercakap dengan kedua-dua laki ini, sumpahnya belum terlaksana, kiranya dia hanya melakukan salah satu daripada dua perkara tadi. Bahkan untuk memastikan sumpahnya dipenuhi dan terlepas daripada pelanggaran, dia mesti makan kedua-dua roti. Barulah yang dianggap melanggar. Yang sumpah semua makan duit roti tu. Makanya si makan dua-dua atau makan salah satu.
yang masih juga dianggap melanggarkan sumpah. Melanggar, berlainan dengan di atas tadi. Itu beza. Bahkan untuk memastikan sumpahnya dipenuhi dan terlepas daripada pelanggaran, dia mesti makan kedua-dua roti itu dan bercakap dengan kedua-dua lelaki. Kalau tidak, wajibnya membayar kafarah. Habislah kita tentang perkara sumpah. Ada nak nanya soalan tentang sumpah? Sebelum kita pindah ke tajuk baru, iaitu bab yang ke-7, nazar. Nazar. Siapa ada nanya berkaitan dengan sumpah, si faham macam ni kan? Mungkin ada pengalaman tak? Kita tahu. Kadang kita ada pengalaman. Kau tak nak marah, tak nak lu bersumpah. Aku janji, dia ada nyebut nama Allah. Yang mesti pakai nama Allah. Aku janji kerajaan ni kah? Saya sumpah biasa saja, sumpah yang bukan nyebut nama Allah. Aku berjanji sebagai penjawat awam, macam yang ajak si. Dalam Islam biasa dianggap sumpah. Mungkin dalam kehidupan harian dianggap sumpah karena taat dengan peraturan-peraturan pejabat, kerajaan dan sebagainya. Kecuali mengguna nama Allah, macam Sidak Agung masa nak pelantikan jadi duli yang agung nak kan sumpah, ataupun sidak ahli parlimen parlimen nak jangan sidak menteri yang dilantik yang sumpah, wallahi demi Allah. Bagi orang Islam nak wallahi wa billahi wa tallahi dan sebagainya, mbak Quran ke. Maka itu kalau nya melanggar, apabila nya jadi udah kat bersumpah, di jalannya kewajipannya sebagai orang yang dilantik, makanya berdosa dan wajib membayar kafar. Bersumpah saya akan adil, saya akan rasuah, tiba-tiba jadi rasuah. Okay. Si paham saya. Namun kita ada mahkamah syariah, mahkamah yang handle bahagian sumpah, boleh. Tapi di Malaysia tu saya ada. Di Malaysia tu cuma nikah cerai, tak wasiat. Jenayah dalam mahkamah syariah saya ada dilaksanakan di Malaysia. Ya dilaksanakan oleh mahkamah biasa nak. Saya ada. Sedangkan diimpun lah. Punya orang belajarnya tahu, ya aku dah salah. Wajib bayar kafarah. Bayar kafarah. Munisinya nanggung dosa depan Allah. Satu, kerana si belajar, si tahu ilmu ya. Sedangkan benda yang penting dalam Islam. Jadi satu hukum dalam Islam. Tiba-tiba kita si tahu. Maka penting belajar benda tu. Kalau kita anggap benda tu, alah sumpah aku setiap hari nak bersumpah. Jangan satu hari ini kita tahu. Satu hari terkeluar daripada mulut kita perkataan sumpah, kau tak nak manas gila tak. Demi Allah aku bunuh kau, bunuh kau ada tubuh. Misalnya kan sumpah jamnya kau tak ngembak marah tak. Apa hukum sumpahnya? Nak bunuh orang. Kan ada tadi. Okay. Makanya berdosa, karena bunuh ya berdosa. Kedua, mesti wajib membayar kafarah. Kadang kita marah, si sangka. Sumpah laknat ya lain kisah. Kita laknat ya apabila kita melakukan dituduh melakukan suatu maksiat tanpa ada bukti. Maka orangnya ataupun si ada bukti yang akurat, yang okey, yang accurate si ada. Makanya boleh untuk mempertahankan dirinya. Makanya bersumpah laknat. Okey, di depan hakim lah. Bawahnya si melakukan banyak.
Aku bersumpah dengan nama Allah bahwa aku tidak melakukan ini. Sekiranya aku melakukan ini, laknat Tuhan akan menimpa aku. Cemia bunyi lafaznya. Sumpah laknat. Mesti ada dua pihak. Macam nak polah di Malaysia tu, yang macam Najib sumpah seorang kediri seorang si pakai ya sumpah dah si betul. Ya mesti orang bersumpah ya, orang kena tuduh, orang menuduh mesti berdepan. Tak tandanya seorang yang sumpah laknat. Ni pakai mempermain-mainkan. Apakah saya ada ulama? Kena orang semua melayan benda kena ya. Kena sumpah laknat tu akibatnya risikonya tinggi. Turun laknat Allah Ta'ala. Okay. Nimpak kita habis lah. Sebab ayahnya berani bersumpah, kena seorang aja bersumpah. Kena benda yang saya akan dilayan. Si betul mengikut syariah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih soalan. Kemudian kita masuk ke tajuk baru, nazar. Ataupun bahasa Arab an-nuzur. An-nuzur bahasa Arab, bahasa Melayunya nazar. Ta'rif an-nuzur atau nazar. An-nuzur adalah kata jamak bagi nazar. Nazr. Kata plural bagi nazar. Kalau satu, nazar. Kalau plural, nuzur. Ya, bahasa English, nuzur. Bahasa Arab, nuzur. Dari sudut bahasa, ia berarti janji. Nazar artinya janji. Tadi sumpah untuk janji. Janji melakukan kebaikan atau keburukan. Ya, nazar. Dari sudut syarak, ia berarti janji melakukan kebaikan secara khusus. Dari segi syarak. Si boleh berjanji nak maulah keburukan, si boleh. Dalam agama kita, syarak Islam, nazar ialah berjanji melakukan kebaikan secara khusus yang ditentukan oleh orang yang tadi. Dalam istilah fuqaha, ulama fiqh, fuqaha atau ulama fiqh, ia bererti mewajibkan diri melakukan ibadat yang tidak diwajibkan oleh secara syarak, secara mutlak, ataupun ibadat yang bergantung kepada perkara lain. Ayat nazar. Nya mewajibkan atas dirinya. Aku wajibkan atas diriku berpuasa 3 hari. Misalnya. Ya nazar. Nya mewajibkan. Aku mun lulus periksa atau kelak, misalnya. Atau mun anak kelak lulus SPM, aku berjanji, aku berjanji, aku akan jamu orang makan setaman-taman tu. Misalnya contoh, maka wajib kita menunaikan nazar tersebut. Mau kita melanggar, kalau ada kafarahnya. Kafarah melanggar nazar ada, beza sikit dengan kafarah melanggar sumpah tadi. Dalil disyariatkan nazar. Dalil pensyariatan dan kewajipan melaksanakannya terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, sewaktu menyebutkan sifat al-abrar, sifat orang-orang yang memenuhi janji, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menyempurnakan nazar semasa di dunia. Jadi ada perkataan nazar disebut Allah. Bin nazri, nazar. Dan takut di hari akhirat yang azabnya itu merata tempat. Surah Al-Insan ayat 7. Atau wal yufu nuzurahum. Maksudnya pakai plural, nuzur. Dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazarnya. Surah Al-Hajj ayat 29. Jadi perkataan nazar sama ada berbentuk singular ataupun nuzur berbentuk plural, dua-duanya ada disebut di dalam Al-Quranul Karim. Jadi dari sialah agama ngambil hukum daripada Al-Quranul Karim menjadi ilmu fiqh. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Dia juga dalam sebuah hadis, man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu, kata Nabi. Wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'sihi.
Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, nak puasa misalnya, nak sembahyang sunat misalnya, nak bersedekah, benda-benda mentaati Allah, hendaklah dia mentaatinya. Dan barang siapa bernazar untuk melakukan maksiat, maka si bolehnya melakukan maksiat. Akan berbeza. Kalau niat nak melakukan kebaikan, tunaikan kebaikannya. Punya si tunai, bayar kafar. Kalau niat nak melakukan maksiat, si bolehnya melakukan maksiat. Punya melakukan berdosa. Okey. Baik, si boleh. Niat nak nyukur pahala. Nyukur pahala ibadatkah? Bukan. Si boleh niat nak nyukur pahala. Karena nyukur pahala bukan ibadat. Dia mesti nak kita niat nak maulah, kita nak maulah benda yang bernuansa ibadat. Macam puasa. Aku bernazar nak puasa esok dan lusa. Wajib kita tunai. Atau sembahyang sunat, atau sedekah, atau berbuat baik, apa ajalah yang benda dianggap ibadat dalam Islam. Yang nazar nak terjun mata gantung. Aku niat pun aku dapat bonus bulan 12. Aku nak terjun di jambatan gantung. Jambatan gantung mahu je lagi. Macam ni, wajibnya nunai. Si wajib. Menyenunai, yang berdosa. Karenanya membahayakan dirinya. Membahayakan diri. Macam bunuh diri lah. Sepatutnya bersyukur masa haji, bukan balik haji. Maunya bersyukur masa haji, ibadat. Karena tahallul lah. Tahallul. Tapi kalau pulang ke Malaysia, ni dah boleh lagi. Ni dah pakai baju biasa, dah tahallul, bawa nak bersyukur, siap ada sunat lagi. Karena bersyukur tu bukan perintah agama. Karena Nabi rambut panjang, kan? Rambut Nabi. Macam tu, rambut panjang. Rambut yang tu. Rambut Nabi. Nabi bersyukur hanya ketika pergi haji dan nak umrah, bertahallul. Cukup. Okey? Bertahallul cukup. Tapi kalau bersyukur pergi ajak, saya dah. Takut menyerupai dak sami Buddha lah malah bersyukur. Malah bersyukur. Kecuali lah palaknya sakit, punya panjang rambut, penin pala, bolehnya bersyukur kerana kesihatan. Ada orang tak, rambut panjang sikit, malah penin pala. Maka yang bersyukur bukan atas perintah agama, tapi atas kesehatannya. Okay? Tapi kalau kita bersyukur, dapat pahala, siap ada pahala bersyukur. Kecuali ketika tahallul, ihram, haji dan umrah sahaja. Okey, sahaja. Kun suka-suka nak bersyukur boleh, sidilah. Suka-suka nak bersyukur. Boleh. Syukur. Suka-suka nak bersyukur. Rambut banyak gelap uban supaya siap nampak uban. Cukur je. Boleh. Baik, Baginda SAW juga bersabda tentang orang-orang yang tidak menunaikan nazar mereka. Inna ba'dakum qauman yakhununa wa la yu'tamanuna wa yashhaduna wa la yustashhaduna wa yanzuruna wa la yafuna wa yazharu fihimus saman. Sungguhnya selepas kamu akan wujud suatu kaum yang melakukan pengkhianatan, kata Nabi. Dan tidak amanah menyaksikan suatu kejadian tetapi tidak mahu memberikan kesaksian. Melakukan nazar tetapi tidak menunaikannya. Dan jelas kelihatan pada mereka lemak badan kerana gemuk. Orang Cina biasanya gemuk. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Imran bin Husain. Maka jelas kelihatan pada mereka lemak badan adalah disebabkan banyak makan. Gemuk, boroi perut nak. Sentiasa berehat serta meninggalkan jihad.
Ya, ciri-ciri. Digunakan juga sebagai sindiran terhadap perbuatan bermegah dengan perhiasan dunia. Jadi dalam hadis ini panjanglah hadis itu ceritanya. Cuma kita highlight tentang nazar aja. Kelak kita ngomongin lain insya-Allah. Adapun dalam hadis ininya cuma tumpuan kita ialah ada orang kata Nabi kelak akan wujud di akhir zaman, dia suka bernazar. Sikit-sikit bernazar, sikit-sikit bernazar. Tapi semua nunai. Semua nunai. Bila waktu nak nunai, rasa macam rugi nak nunai. Aku bernazar nak sedekah 1,000 misalnya. Nya kotan rindu gila tak dapat apa kan nak. Keluar dari mulutnya nazar. Tiba-tiba bilanya nak sedekah 1,000 tak, minggu depan, hari Selasa, pagi pukul 10. Sampai jam 10 hari Selasa minggu depan, ni nazar kau janji nak beri 1,000 tak ni. Si Adi. Kumpul pergi makan. Asyik boleh. Yang wajib membayar kafarah kerana melanggar nazarnya. Melanggar nazarnya. Si boleh. Bayar nazar tu jangan sebarangan. Jangan kotan gembira lalu bernazar. Jangan. Kontrol diri. Takut si terkambir. Kecuali mudah-mudah aku akan beri air mineral. Air okey lah. Air mineral RM1, RM2 tak sikit. Kalau kita kadang-kadang terlalu gelak gembira dapat suatu kejayaan atau suatu duit, rezeki dan sebagainya banyak, kita si terasa keluar mulut kita bernazar. Akhirnya si terkabir nak melaksanakan, bahaya. Wajib kita berdosa dan wajib membayar kafarah. Baik. Hukum nazar. Nazar adalah disyariatkan dan ia termasuk ibadat. Artinya kita apabila bernazar dapat pahala kalau kita menunaikan nazar kita. Karenanya ibadat. Oleh itu para fuqaha, para ulama fiqh menyatakan ia tidak sah dilakukan oleh orang kafir. Orang kafir bernazar tidak dianggap nazar. Karenanya kafir. Karena nazar adalah ibadat orang Islam. Sedang nak kan orang kafir. Namun adalah lebih afdal seorang itu melakukan ibadah yang mahu dilakukannya tanpa mewajibkan perkara itu ke atas dirinya dengan menjadikannya sebagai nazar. Lebih baik. Si puluh bernazar lah. Aku lah ingin nak bersedekah. Cukup cemil aja lah. Ya si nazar. Ingin aja. Aku ingin nak bersedekah. Bersedekah koma 1 kilo. Pola cemil lebih bagus daripada aku mewajibkan atas diri aku bersedekah korban 10 kilo. Kelak saya terkabir. Nak sedekah 10 kilo. Sedekah yang menjadi ibadat kepada Allah secara sukarela adalah lebih afdal daripada sedekah yang diwajibkan dengan sebab nazar. Lebih baik bersedekah secara sukarela daripada kita mewajibkan diri kita bernazar. Karena bahaya. Kita si nunai, kita berdosa. Karenanya kan ibadat. Dalil hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi SAW melarang daripada melakukan nazar. Sabdanya, sungguhnya ia tidak akan menolak suatu pun, tetapi ia hanya akan dilakukan oleh orang-orang yang bakhil, kata Nabi. Nabi kata lebih baik sibuk bernazar. Okay? Karena banyak orang melanggar nazar. Si terkabirnya melakukan nazar tersebut. Maksudnya nazar-nazar yang tergantung pada sesuatu perkara tidak akan merubah sedikit pun ketentuan qada Allah. Yang nazar mudah-mudahan sakitnya hilang. Nazar sakit tidak dapat hilang disebabkan nazar. Sakit hilang dengan kesembuhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami nazar kami itu sakit Ustaz, misalnya macam ya. Kami menazar mudah-mudahan kami baik. Saya ada perlu nazar ke daya. Kerana nazar si dapat melepaskan penyakit. Si dapat mengubatkan penyakit. Okey. Nazar si dapat.
Nazar-nazar yang tergantung pada suatu perkara tidak akan merubah sedikit pun ketentuan qada Allah. Siapa? Okay. Kita disuruh berubat. Nya bernazar aja. Berubat si apa si. Maka si diperintah ke daya. Karenanya siapa mengubah takdir Allah Ta'ala. Nazar. Ia hanyalah jalan untuk mewajibkan diri orang yang bakhil untuk melakukan infak dan sedekah kerana dia tahu sekiranya ia tidak menjadi wajib disebabkan nazar, maka dia tidak mampu mengalahkan dirinya. Oh, biasanya maksud dalam hadis tadi, biasanya orang bernazar tu orang jenis bakhil. Kenanya nak sedekah sukarela si mau. Yang rasa macam berat nak sedekah. Sunat ya. Nah, makanya mewajibkan, aku wajibkan atas diri aku bersumpah. Supaya ada semangat mula. Biasanya perangai orang bakhil lah. Yang sukarela sih mau. Makanya apabila mewajib benda kepada dirinya, makanya terpaksa mula untuk bersedekah. Nah, jadi dalam hadis Nabi tadi, hanya akan dilakukan oleh orang yang bakhil. Betul lah. Untuk mewajibkan dirinya supaya semangat melakukan apa yang dinazarkannya tadi. Jenis-jenis nazar. Nazar terbagi kepada 3 bahagian. Nazar al-lajaj. Nazar keras kepala. Ia berlaku dalam keadaan pertengkaran. Ia bertengkar. Dan permusuhan dan ia terbit hasil daripada kemarahan. Seperti seorang yang berkata sewaktu bertengkar, sekiranya aku bercakap dengan si fulan, maka atas nama Allah wajib ke atasku puasa sebulan. Yang kelahi, yang emosi masa saya. Sekiranya aku melakukan itu, aku mewajibkan atas diri aku berpuasa 3 bulan. Kau main bukan sekejap 3 bulan. Kenanya marah deh. Emosi gila. Terkeluar daripada mulutnya. Nazar-nazar kedaya yang akhirnya beban dirinya. Ya nazar lajjaj. Kemudian yang kedua, kelak yang ngurai sikit-sikit lah. Kedua, nazar al-mujazat atau al-mukafat. Yang ada ganjaran, ada pahala, ada upah. Iaitu menggantungkan, mensyaratkan kewajipan suatu ibadat dengan tercapai suatu kehendak orang bernazar tanpa sebarang dorongan pertengkaran ataupun sikap lajas tadi. Yang oleh suatu yang nyukanya. Yang dapat hadiah misalnya. Atau yang dapat bonus daripada kerjanya. Ataupun yang dapat kejayaan, sukses dalam perniagaannya. Yang pemadah, aku pun sukses dalam perniagaan untuk kelak dapat untung sekian-sekian yang ditargetnya. Maka aku akan puasa sebulan. Ya. Nah tadi lain. Nah tadi karena bertengkar. Emosi. Emotional. Lajaj tadi. Baik. Misalnya kalau aku disembuhkan oleh Allah daripada penyakitku, maka atas nama Allah wajib aku menyedekahkan seekor kambing. Ya. Okay. Ya dipanggil nazar mujazat. Mun aku disembuhkan Allah, aku keluar sepeta. Sembuh. Aku akan nyembelih seekor kambing. Wajib sih nyembelih kambing? Wajib. Okay, wajib. Menyesik nyembelih berdosa. Maka setakat aja dulu. Allahu a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.